Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar cikgu dan rakan-rakan guru? Saya doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, pada sesi kali ini cikgu nak berkongsi tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, di mana sesi sebelum ini kita bincangkan tentang Malayan Union 1946. So, apakah intipati yang kita nak belajar dalam tajuk ini? Pertama, di akhir sesi ini, cikgu berharap pelajar akan dapat 5 perkara, iaitu yang pertama, pelajar dapat memahami faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kedua, apakah tuntutan orang Melayu dalam PTM 1948? Dan yang ketiga, apakah langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Yang keempat, kita akan melihat perlembagaan rakyat. Dan yang terakhir, kita akan lihat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, kita ada 5 objektif kita bagi sesi pada kali ini, insyaAllah. Baik, seterusnya, kita tengok yang pertama, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948, ditubuhkan secara rasminya pada 1 Februari 1948 bagi menggantikan Malay Union 1946, yang ditentang kuat oleh orang Melayu. So, kita akan tengok nanti kenapa. Kenapa berlaku perubahan daripada Malay Union kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Seterusnya, Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah hasil desakan orang Melayu agar British pertimbangkan pendapat terhadap perubahan politik di Tanah Melayu. Yang kedua, Persekutuan Tanah Melayu juga adalah hasil kejayaan orang tempatan menentang penjajahan British di Tanah Melayu. Seterusnya, kita lihat faktor-faktor Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, kita ada 7 faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pertama, yang ini pelajar perlu kuasai. Pertama, ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union 1946. Yang kedua, sikap politik orang Melayu yang sederhana. Ketiga, sokongan pegawai tinggi British. Yang keempat, sokongan bekas pegawai British di Tanah Melayu. Yang kelima ialah gesaan Piagam Atlantik 1945. Yang keenam, UMNO tidak menuntut kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah kerana perpaduan orang Melayu. So, ada 7 faktor Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ni pelajar kena kuasai betul-betul yang ni. Baik, seterusnya kita tengok huraian kepada faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah kerana ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union 1946, di mana raja dan rakyat bersatu padu untuk menentang Malay Union dan mengharapkan British menghidupkan semula dasar perlindungan terhadap raja dan orang Melayu. Seterusnya, penentangan ini dipimpin oleh Dato' On Jaafar. Penentangan ini dipimpin oleh Dato' On Jaafar. Selain daripada itu, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga ialah kerana sikap politik orang Melayu yang sederhana, di mana orang Melayu menggunakan pendekatan menentang Malay Union tanpa menggunakan kekerasan. Itu antara faktor kenapa British boleh menerima menukarkan Malay Union kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seterusnya, faktor pembentukannya ialah kerana Persekutuan Tanah Melayu adalah hasil sokongan pegawai British, sokongan pegawai British yang membantu orang tempatan bagi menggantikan Malayan Union.
So kita tengok di sini siapakah tokoh yang terlibat. Antara tokoh-tokoh yang terlibat yang menyokong tukaran ini adalah Sir Malcolm McDonald, Sir Edward Gen dan L.D. Gammons. Selain daripada itu, terdapat juga sokongan bekas pegawai British, di mana mereka beranggapan untuk menolak segala dasar untuk menakluk tanah Melayu. Antara tokohnya ialah Sir Francis Swettenham, Sir R.O. Winston, Sir George Maxwell dan Sir Cecil Clementi. Selain pada itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengeluarkan satu piagam yang dikenali sebagai Piagam Atlantik 1945. Apakah yang dimaksudkan dengan Piagam Atlantik 1945? Piagam tersebut ialah di mana tidak menggalakkan penjajahan bentuk baru ataupun memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan, di samping memberi latihan berkerajaan sendiri. Seterusnya, UMNO dan Raja-Raja Melayu tidak menuntut kemerdekaan. Ini antara faktor penting juga. UMNO dan Raja-Raja Melayu tidak menuntut kemerdekaan, tetapi mereka menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. Seterusnya, kita akan lihat British juga bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik di Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal. Contohnya, mereka ada PKMM, mereka ada AWAS, mereka ada Batas dan API. Ini pertubuhan-pertubuhan yang dikuasai oleh golongan radikal. Dan seterusnya, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah hasil semangat perpaduan orang Melayu, dan orang Melayu bersatu bersama-sama dengan Sultan, bersama Raja, menentang sebarang bentuk penjajahan baru di Tanah Melayu. Seterusnya, hasil daripada tentangan tersebut, British telah menubuhkan jawatan kuasa eksekutif yang terdiri daripada 12 orang, iaitu yang terdiri pada pegawai kanan British, ada wakil daripada UMNO dan wakil daripada Raja-Raja Melayu, dan mereka telah mengadakan mesyuarat di King House, Kuala Lumpur. Dan daripada ini, orang Melayu telah membuat 5 tuntutan. Tuntutan yang pertama ialah Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Yang kedua, orang Melayu menuntut mereka mahu sebuah persekutuan, seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, menolak kerakyatan terbuka Malayan Union, meminta dasar perlindungan dipulihkan, dan yang kelima, menuntut supaya kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri diakui semula. Seterusnya, jawatan kuasa tersebut telah ditentang oleh dua kumpulan, iaitu orang dagang dan golongan radikal Melayu. Di mana kumpulan tersebut beranggapan jawatan kuasa tersebut tidak diwakili oleh orang dagang. Maka mereka menuntut menuntut konsep sebuah republik dan menuntut kemerdekaan penuh. Di mana jawatan kuasa ini telah ditentang oleh AMCJA ataupun All Malayan Cons Joint Actions, dan satu lagi adalah Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTRA yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, di mana AMCJA dan PUTRA telah mengadakan ceramah politik, mengadakan demonstrasi, mengadakan mogok, dan mereka mencadangkan perlembagaan rakyat. So, sama-sama kita lihat apakah dimaksudkan dengan perlembagaan rakyat yang dicadangkan oleh AMCJA dan PUTRA. Antara intipati perlembagaan rakyat 1947 adalah kerakyatan sama rata.
merah dan putih menjadi warna bendera tanah Melayu. Bahasa Melayu haruslah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Pertahanan dan hal ehwal luar negeri menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu, dan warga negara Tanah Melayu harus dinamai Melayu. Dan hasil desakan tersebut, British telah menubuhkan jawatan kuasa perunding, di mana jawatan kuasa perunding berperanan untuk dapatkan pandangan dalam menyediakan perjanjian. Okey, maka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 21 Januari 1948. Okey, antara Raja-Raja Melayu dengan British di King's House, Kuala Lumpur. Dan secara rasminya Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Dan sebelum kita pergi lanjut, kita tengok sedikit apakah struktur pentadbiran setelah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antaranya, di peringkat persekutuan berlakunya perkongsian kuasa. Perkongsian kuasa antara Pesuruh Jaya Tinggi dan Majlis Raja-Raja di peringkat persekutuan. Dan di mana di peringkat persekutuan, pentadbirannya dibantu oleh Majlis Eksekutif Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Manakala pentadbiran di peringkat negeri pula diketuai oleh Sultan, yang berperanan untuk melantik Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif Negeri dan Majlis Perundangan Negeri. Seterusnya, hasil daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita dapat melihat Persekutuan Tanah Melayu adalah asas kepada pembahagian kuasa. Apa yang dimaksud dengan pembahagian kuasa? Hasil daripada pembentukan senarai persekutuan dan senarai negeri. Selain daripada itu, menggabungkan 11 buah negeri. Selain daripada itu, Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggunakan konsep raja berperlembagaan. Selain daripada itu, syarat kerakyatan telah diperketatkan. Hak keistimewaan dan ketuanan orang Melayu telah diiktiraf, dan kuasa Raja Melayu dikekalkan dalam pentadbiran. Itu hasil daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan yang terakhir sekali ialah kita akan melihat prinsip kerakyatan jus soli. Kita ada dua, iaitu prinsip kerakyatan jus soli, rakyat Raja Melayu, iaitu diberikan kepada orang Melayu yang lahir di sesebuah negeri Melayu, ialah rakyat negeri tersebut secara automatik. Manakala prinsip kerakyatan jus soli diberikan kepada rakyat British, di mana mereka yang tinggal dan lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Baik, itu saja untuk sesi ini. So, kita tengok soalan sedikit untuk ulang kaji para pelajar sekalian. So, kita tengok pada pandangan anda, apakah kebaikan penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Apakah kebaikan penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? So, pelajar boleh tengok dalam aspek ekonomi, aspek politik dan aspek sosial. So, nanti kita akan bincangkan pada sesi yang seterusnya. Dan satu lagi soalan yang cikgu nak bagi kat pelajar adalah, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia? Baik, itu saja untuk sesi kali ini. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih. Selamat belajar dan terus belajar. Semoga anda semua memperoleh kecemerlangan dalam SPM nanti, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.